Dia ada alam tu macam mana? Okay, Qarin, setakat pembacaan saya lah. Yalah, ada yang kata Qarin tu setan. Memang setan yang lahir bersama-sama kita. Qarin tu sifat dia khannas. Kalau nak tahu detail, awak baca tafsir surah An-Nas, min syarril waswas khannas. Al-khannas tu tenggelam timbul. Mata Qarin tu dia sentiasa hasut kita buat benda jahat. Tak suruh lari lah. Takut ke setan. Dia ada dalam diri kita. Dia macam bayang pada roh. Tapi ada pendapat kata Qarin tu ikut kita. Ada Qarin baik, ada Qarin jahat. Tapi kalau setakat pembacaan saya, Qarin ni dia ada bersama kita all the time. Jadi saya mati, sekali nampak saya duduk di salbat. Bukan roh saya, jangan salah faham. Itu adalah kemungkinan jin. Anak murid saya pun ada di situ. Dia minat sangat dengan saya. Lepas saya mati pun terkenang saya, dia pun menyamar dengan buat saya. Boleh jadi? Ataupun kita kata Qarin, ataupun setan nak kesempatan, dia nak sesatkan orang sekeliling, tempat tu berhantu. Lepas tu bila nampak Ustaz Allah, kenapa lepas Ustaz Allah mati nampak dia di salbat tu, dia ada pakai ilmu hitam dulu. Mulalah keluar cerita. Jadi kita kena ingat roh ni mati habis, masuk alam barzakh, tak ada cerita. Okey, lagi. Ini soalan orang. Kata kawan dia ni diganggu oleh jin kafir. Dihantar oleh Pedri. Hantar oleh Pedri. Padri, okey. Banyak kali dah berubat masih tak sihat. Muslimat ni buat hafalan Quran dan ibadah. Jadi apa sarana atau doa yang sesuai untuk yang Atau kena tanya pakar dia. Tapi kalau balik bercerita sahabat Nabi tu yang diutus ke Taif, ya, semayang terganggu. Ya Allah alam, kita bukan tanya pakar, ya, tanya orang yang bidang. Tapi sebenarnya macam satu lagi hadis, saya baca pasal rasuk ni. Ada seorang perempuan ni, Nabi kata dia itu antara ahli syurga. Sebab apa? Dia jumpa Rasulullah, dia kata Rasulullah, aku ni macam kena sawan, macam ada gangguan. Dia kata aku takut, dia kata tiap kali aku kena sawan, aurat aku terluka, macam kacau-kacau jatuh. Dia kata doakan supaya aku sembuh. Nabi kata kalau kamu sabar, syurga tempat. Lepas tu kata dia kalau begitu, doakan kepada Allah supaya aurat aku ni terjaga. Jadi dia kena sawan. Jadi maksud tu doa ni memain keberadaan untuk boleh menyembuhkan dia. Jadi boleh, saya tak pasti, kena tanya pakar, tanya orang yang bidang. Saya ni secara akademik, prinsip dari segi Quran Sunnah, hak tu ada kepakaran sendiri. Lagi Brothers bagus dipaham tu. Maksudnya? Daripada? Daripada belajar daripada apa? CD. Jin. Aku belajar ilmu agama daripada jin. Adalah isu-isu, contohnya orang tanya, pernah dalam contoh Imam Suyuti dalam buku dia, Laqatul Marjan, Laqatul Murjan, boleh tidak berimbang belakang jin? Jawab dia boleh. Sebab apa? Jin pun ada taklif agama macam kita. So, cuma isu dia nampak ke tidak. Maksud kita kata neraca mi'yar untuk tentukan apa yang disampaikan kepada kita betul ataupun tidak. Kenapa kita nak cari jin sedangkan manusia jauh lebih mulia dengan pengutusan Rasul? Memang dalam Quran Allah kata, ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum. Jadi ayat tu, jin dan juga manusia tidak akan datang kepada kamu Rasul di kalangan kamu. Rasul daripada kalangan manusia, Rasul hakiki Nabi Muhammad. Rasul daripada kalangan jin bukan Rasul hakiki, adalah pendakwah. Dan Rasul di kalangan jin tu, kalau baca tafsir tu refer kepada generasi sahabat jin yang pertama masuk Islam. Jadi kenapa kita nak cari jin? Nampak ke dia? Tahu orang ni pun nampak pakai kopiah, tak tahu pokok munafik, apatah lagi jin yang tak dapat dibuka. Jadi kalau saya kata itu boleh mengundang fitnah. Tambah pula belajar melalui mimpi. Oh, lagi dah. Tapi Ustaz dia datang tu Islam, Ustaz macam nak tahu Islam? Pakai jubah tu Ustaz. Pakai jubah, pakai serban, muka cerah, bercahaya. Yalah, setan ni dia tahu lah cara nak sesatkan manusia. Takkan datang dengan pontianak. Baca Al-Quran, bangun qiyamul lail 20 rakaat. Mesti kita kata setan.
dalam tangan dia penipuan. Dia boleh twist. Dia pun menyamar. Lepas tu yang bezakan antara orang alim dengan orang jahil pada ilmu. Kalau tanya boleh ke tidak dengan jin, saya kata habis kau orang pergi cari jin tu. Manusia lebih mulia, manusia dilantik sebagai rasul. Lagi untuk tujuan apa? Pendidikan. Maksudnya baca dia elok sakit syaitan ni. Tahu ni. Saya strict tak ni. Kenapa once awak sebut setan saja, awak dah sebut sesuatu ghaibiyat. Lebih baik awak kata baca Fatihah tu biar betul. Kalau baca tak betul nanti berdosa. Lebih baik macam. Kalau kita kata setan, bila once ada setan ni, bermakna seolah benda tu dah pasti per Nabi. Diganggu setan. Kalau boleh elakkan. Kalau sebelum ni pernah guna isu-isu tu, pasal nama Fatihah, nama setan dalam Fatihah, tarik balik, tak ada masalah. Orang belajar ni dia akan ada buat kesilapan. Bila orang buat kesilapan ni dia kena tarik balik. Once kita tarik balik kesilapan, kita mengaku kesilapan kita betulkan balik, kita beramanah dengan ilmu. Dan sebenarnya orang lebih respect kita. Kalau ada yang peleceh kita pun seorang dua dia. Kalau cakap seorang dua peleceh kita tu, oh apa dulu cakap lain. Itu biasa. Baik. Ada seorang lagi. Ini last. Boleh tak jin setan mendatangkan kesakitan? Oh, sebenarnya kalau nak bincang pasal tu, kita kena baca ayat dalam surah apa? Surah Sad tu, cerita Nabi Ayub. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani asyaitanu binusbin wa adab. Cerita setan boleh datangkan kesakitan tu saya tak berani nak sebut tarjih. Pasal kalau tengok pergangguan fizikal tu kemungkinan boleh. Kenapa dia buat macam nak kata macam ni? Kalau secara direct, kalau kita kata secara direct, mungkin tak boleh, tapi mungkin indirectly. Macam contoh saya kata tadi, dia kacau keseimbangan badan kita dengan hasut kita buat benda tak elok, atau boleh buat kita macam hilang ingatan, lupa, tak ingat something, kita pun buat benda tak elok. Contoh dia rasuk kita pun macam tumbuk dinding, sedar-sedar berdarah tangan, patah kaki tangan. Untuk pasal apa hak tu saya tak sempat mendalam lagi lah. Kalau nak detail awak boleh baca surah Sad tu, ayat tadi tu, anni massani syaitan min wa'ad, ayat berapa ayat? Dan ayat 40 begitulah. Okey, cukup lah. 6.5 next time lah. Akan ada ayat syaitan 2. Kita share.